Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung video pembelajaran masih lagi di bab 2, iaitu kita akan masuk di 2.2 berkaitan tentang siri homolog. Jadi yang pertama sekali kita akan mesti tahu apa yang kita akan pelajari ataupun apa yang kita akan dapat setelah kita pelajari topik ini. Jadi yang pertama, kamu boleh menerangkan siri homolog. Okay, yang kedua adalah boleh membina formula molekul dan formula struktur dan menamakan ahli siri homolog. Dan yang ketiga, kamu boleh menghuraikan sifat fizik untuk sebatian dalam satu siri homolog. Okey, apakah itu siri homolog? Jadi sebenarnya kita tahu bahawa terdapat berjuta-juta sebatian organik yang kita ketahui. Banyak sebatian organik. Jadi bagaimana untuk kita kelaskan organik ni kepada kumpulan-kumpulan dia? Jadi untuk mengkaji sifat fizik dan sifat kimia, sebatian organik dikelaskan kepada kumpulan sebatian yang dipanggil siri homolog. Siri homolog ni maksudnya dia nak mengkaji tentang sifat fizik dan sifat kimia sebatian organik tu. Okey, jadi siri homolog mempunyai ciri-ciri yang berikut. Okey, yang pertama, formula am yang sama. Yang kedua, kumpulan berfungsi yang sama. Ketiga, sifat kimia yang sama. Keempat, ahli yang berurutan berbeza sebanyak 1 atom karbon dan 2 atom hidrogen. Okey, yang ini CH2 atau jisim molekul reaktif adalah 14. Okey, dan yang terakhir adalah sifat fizik yang berubah beransur-ansur daripada satu ahli kepada ahli yang berikutnya. Okey, jadi siri homolog yang kita akan belajari dalam 2.2 ni adalah yang pertama alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik dan juga ester. Okey, jadi dalam jadual 2.3 menunjukkan siri homolog yang kita akan pelajari. Okey, contohnya alkana. Alkana formula am dia CN H2N plus 2. Jadi N tu sama dengan bermula daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, jadi apa itu kumpulan berfungsi? Okey, jadi kumpulan fungsi bagi alkana ini C single bond C. Nampak? C ada ikatan tunggal. Single bond ya. C itu kumpulan berfungsi dia. Okey, jadi nama bagi kumpulan berfungsi bagi alkana adalah ikatan tunggal antara atom karbon. Okey, itu nama kumpulan berfungsi dia. Jadi yang seterusnya, jenis sebatian karbon, alkana adalah sebatian hidrokarbon tepu. Sebab dia hanya mempunyai unsur karbon dan unsur hidrogen dalam sebatian dia. Okey, seterusnya siri homolog alkena. Alkena. Ingat formula am dia CnH2n. Jadi N dia akan bermula pada 2. 2, 3 dan seterusnya. Kumpulan berfungsinya adalah C double bond C ataupun C ikatan ganda 2 C. Jadi nama dia apa? Nama dia ikatan ganda 2 antara atom karbon. Jadi sebatian organik adalah sebatian organik tak tepu. Okey, sebab apa? Sebab dia ada ganda 2 ataupun lebih pada ikatan tunggal. Okey, seterusnya alkuna. Alkuna formula am dia adalah CnH2n plus 2. Okey, jadi N dia bermula dengan 2 dan seterusnya. Jadi kumpulan berfungsinya adalah C triple bond C ataupun C ganda 3 C. Jadi kumpulan berfungsinya adalah ikatan ganda 3 antara atom karbon dan jenis sebatian organiknya adalah hidrokarbon tak tepu. Okey, yang keempat kita akan belajar tentang alkohol. Formula am dia CnH2n plus 1 OH. N bermula daripada 1, 2 dan seterusnya. Kumpulan fungsi adalah inilah ada OH. OH ni menunjukkan alkohol. Nama kumpulan fungsi adalah hidroksil dan jenis sebatian organiknya adalah bukan hidrokarbon. Kenapa bukan hidrokarbon? Sebab apa? Dia mempunyai lebih daripada unsur karbon dan hidrogen. Dia ada oksigen. Kalau ada oksigen dia dipanggil bukan hidrokarbon selain pada 2 tu. Okey, jadi seterusnya asid karboksilik, formula am dia adalah CN
H2N plus 1 COOH. Jadi N dia bermula daripada kosong. Okey, jadi kumpulan berfungsi adalah C double bond OH. Jadi nama dia adalah karboksil. Jadi dia juga adalah bukan hidrokarbon sebab apa? Dia ada unsur yang lebih daripada bukan hanya karbon dan hidrogen, dia ada unsur lain iaitu oksigen. Okey, seterusnya yang terakhir adalah ester. Jadi dia punya formula AMP adalah CM H2N plus 1 COO CN H2N plus 1. Jadi M bermula daripada kosong dan seterusnya adalah N bermula daripada 1 dan seterusnya. Jadi kumpulan fungsinya adalah C double bond OO. C double bond OO ataupun kita panggil sebagai karboksilat, dan dia juga adalah bukan hidrokarbon sebab dia mempunyai unsur selain daripada hidrogen dan karbon. Dia ada oksigen juga. Kalau lebih daripada itu, dia dipanggil sebagai bukan hidrokarbon. Okey, seterusnya adalah formula molekul, formula struktur dan penamaan ahli-ahli siri homolog. Jadi formula molekul ialah formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom bagi unsur yang terdapat dalam satu molekul. Formula struktur pula menunjukkan jenis ikatan dan cara atom-atom itu dalam satu molekul itu terikat antara satu sama lain. Contohnya, formula molekul bagi metana adalah CH4, CH4. Jadi untuk susunan elektron dia dalam molekul kita nampak di sini C. Okey, diikat dengan H. Dia berkongsi elektron dengan H. Ada 4 H kat situ. Jadi formula struktur pula kita boleh lihat di sini yang garis ini mewakili sepasang elektron yang dikongsi untuk membentuk ikatan tunggal. Ni seperti yang inilah. Sama ikatan je. Tapi kalau dalam formula struktur kita gariskan, itu sama dengan ikatan sepasang elektron. Okey, seterusnya adalah nama ahli setiap siri homolog berantai lurus mengikut sistem IUPAC terdiri daripada dua komponen iaitu nama induk. Nama induk ni mewakili bilangan atom karbon pada rantai paling panjang. Kita kena kira lah nanti berapa bilangan karbon dia. Itu nama induk. Dan nama akhiran pula adalah mewakili siri homolog. Kita akan tengok nama akhiran dia. Macam mana? Yang dipanggil sebagai nama akhiran. Okey, 2.4 menunjukkan nama induk siri homolog mengikut bilangan atom karbon dalam rantai terpanjang. Jadi ini terpakai untuk semua siri homolog. Kamu kena hafal lah. Kalau satu karbon nama dia mat, 2 add, 3 prop, 4 boot, 5 pen, 6 hex, 6 hex, 7 hep, 8 oct, 9 non, 10 dec. Okey, contohnya kalau alkana, siri homolog dia alkana. Okey. Itu bagi akhiran je. Kita kena tahu bahawa alkana akhiran mesti ana. Alkena mesti ena. Alkuna mesti una. Alkohol mesti ol. Asid karboksilik mesti oik. Ester mesti ot. Contohnya alkana. Alkana kita ambil siri homolog alkana. Jadi alkana ni kalau satu mat kan. Kalau satu siri kita panggil mat. Kalau mat tu dia adalah alkana, kita jadi mat tanah. Kalau alkana C dia 2, kita panggil add. Jadi bila kita gabungkan awalan dengan akhiran, add tanah. Jadi 3. Contohnya C bagi alkana ada 3. Prop tanah. Boot tanah. Pen tanah. Hex tanah. Hep tanah. Oct tanah. Non tanah. Dec tanah. Itu contohnya. Okey, kita akan masuk seterusnya. Baik, seterusnya ni adalah contoh bagi formula molekul dan nama bagi alkana dalam 3 atom. Tadilah kan kalau N dia 3, maksudnya C dia 3. Kita masukkanlah C3 2N 2 masuk darab 3 tambah 2. Maksudnya 2 darab 3 6 tambah 2 8. Jadi formula molekul dia adalah C3H8. Macam mana nak namakan C3H8? Kita tengok nama induk dia C3 tadi. C3 apa tadi?
Prop. Okey, prop. Jadi akhirnya bila alkana mesti ana. Kita gabungkan jadi propana. Keadaan alkana ya, di mana adanya alkana ni. Contohnya gambar foto 2.2 menunjukkan lapisan nipis berlilin ya pada kulit buah alkana. Jadi dia boleh wujud dalam keadaan untuk memasak ataupun wujud dalam keadaan semula jadi. Okey, jadi untuk contohnya alkana ia adalah gas butana. Gas butana tu C4 H10 yang digunakan untuk memasak ialah alkana. Gas memasak tu namanya butana. Ini contohlah rumus struktur tadi bagi CH4 dan CH4. Ni dia punya model molekul dia CH4. Okey, jadi alkana ni adalah wujud sebagai ikatan kovalent tunggal antara karbon. Dia adalah hidrokarbon tepu. Wujud ikatan tunggal kovalent antara atom karbon kan, ikatan tunggal kovalent C. Okey, jadi kumpulan fungsi ya, ikatan kovalent tunggal antara atom karbon. Nampak ni ada ikatan tunggal. Formula AM dia CnH2n plus 2. Jadi N bermula daripada 1, 2, 3. Okey, jadi kalau N bermula daripada 1 ni lah N dia. 1, 2, 3. Metana, etana. Jadi dia bermula daripada metana, etana, propana. Okey, jadi contoh ahli pertama N sama dengan 1. Jadi formula tadi kena ingat formula AM dia. Ya, Cn H2n plus 2. Jadi gantilah N ni dengan 1. Sebab itulah dia ganti C1, N1. Jadi kita kira semua, kita akan dapat CH4. Jadi nama ahli dia apa? Bila C1 apa tadi? Kita tengok rujuk balik. Ni yang kamu kena ingat. C1 apa? Met. Gabungkan dia ana. Jadi apa? Metana. Sebab tu dia jadi metana. Okey, contohnya N dia sama dengan 2. N sama dengan 2. Ganti je lah. C2 H2 darab dengan 2 tambah 2. Jadi C2 H2 darab 2 jadi C. Jadi 4 tambah 2 jadi 6. C2 H6. Jadi formulekul bila N dia sama C2 H6. Jadi macam mana nak namakan C2 H6? Tengok balik jadual. Okey, C2 nama dia et. Dia adalah alkana. Jadi etana. Jadi kalau C2 nama dia etana. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada alkina. Okey, jadi kalau kamu tengok kat alkina gambar tu ya, buah-buahan menghasilkan gas etina. Jadi secara semula jadi yang menyebabkan buah itu masak. Gas etina H2H4 merupakan ahli siri homolog alkina. Contoh buah yang sedang masak ni dia menghasilkan gas. Gas apa? C2H4. Okey, ni formula C2H4, formula struktur dia, kalau model dia ini. Okey, jadi alkina ni adalah hidrokarbon tak tepu. Sebab apa? Dia wujud ikatan kovalent ganda 2 antara atom logam. Sebab tu dipanggil sebagai hidrokarbon tak tepu. Kumpulan berfungsinya adalah ikatan ganda 2 antara atom karbon. Nampak ada C double bond C. Okey, formula AM dia kena ingat CnH2n. Tu je. CnH2n tapi N dia bermula daripada 2. Okey, maksudnya di sini jadi mesti bermula daripada 2. Okey, bilangan N dia mesti daripada 2. Okey, kita tengok contoh penamaan dia. Contoh ahli pertama N bagi alkena ena adalah N. Jadi kita kena ingatlah formula molekul dia gantilah ni AM CN H2n. Jadi masukkan saja. Kita nampak contoh ni masuk 2 sini, 2 sini. Jadi dapat C2H4. Tu je. Jadi macam mana nak ketahui nama induk daripada rantai terpanjang karbon C2.
C2 kita rujuklah pada jadual tadi. C2. C2 add. Tapi nama akhiran dia bagi alkina adalah ena, gabungan. Etina. Okey, sebab tu dia akan jadi nama dia etina. Okey, kita cuba. N dia sama dengan 4. Okey, kita masuk. CnH2n. C4 H2 darab 4. Jadi C4H8. Apa nama C4H8? Rujuk jadual tadi. C4 apa? But. Jadi bila dia alkena jadi butena. Okey, jadi dia akan jadi sini akan jadi but gabung belakang akhiran tena, butena. Tambahkan ena pada nama induk kerana ena ialah ahli siri homolog alkena. Okey, seterusnya bagaimana untuk menamakan siri homolog yang ketiga kita akan belajar adalah alkuna. Ya, gambar menunjukkan apa? Menunjukkan gas ituna C2H2 digunakan dalam pemotongan logam. Ituna ialah siri homolog. Jadi gas battery tu, welding tu kita gunakan gas ituna C2H4. Ni adalah formula struktur dia. Ini masih ada 3 tanda 3. Ini formula modul molekul C2H2. Jadi alkuna juga sama dengan alkena. Dia wujud sebagai hidrokarbon tak tepu sebab wujud ikatan kovalen ganda 3 antara atom karbon. Jadi kumpulan berfungsinya adalah ikatan ganda 3 antara atom karbon. C triple bond C. C ganda 3 C. Formula am dia CnH2n minus 2. Dia kena tolak 2. Jadi N dia bermula daripada 2. Okey, bagaimana contohnya? Contoh ahli pertama N sama dengan 2. Kita masukkanlah, kena ingat formula am dia CnH2n minus 2. Nampak? Kita masukkan N dalam ni. Ni ganti 2. Ni ganti dalam ni. Jadi, dia akan C2H ni jadi 4 lah kan. Kita masuk dia jadi 4 tolak 2. Lepas tu jadi C2H2. Okey, jadi macam mana nak menamakan? Kita tengok. Nama induk daripada rantai terpanjang karbon. C2. Apa C2 tadi? Okey, C2 kita tengok balik jadual. C2 add. Okey, jadi bila add nama akhiran dia ni adalah ituna. Jadi ituna kita gabungkan add sebab apa? Sebab C2. Jadi fungsi dia adalah ituna. Jadi kita tambah una. Jadi ituna. Contohnya C kita ambil C6. Ataupun N sama dengan 6. Gantilah. C6 H 6 tolak 2. Jadi berapa? C6 H 2 darab 6 12 tolak 2 H sama dengan 10. Jadi macam mana akan namakan C6H10? Tengok balik. C6 berapa? Okey, C6 adalah hex. Hex gabungkan dengan una. Jadi hexuna. Okey, C6H jadi hexuna. Okey, bagi alkuna. Okey, seterusnya kita akan masuk di alkohol. Okey, jadi kalau tengok gambar foto 2.6 menunjukkan apa tu? Menunjukkan contoh pelbagai kegunaan bagi alkohol ataupun hasil oleh ahli siri homolog alkohol. Alkohol kita gunakan dalam antiseptik, sanitizer, hand sanitizer, minyak wangi ada alkohol, pelarut gunakan sebagai alkohol sebagai pelarut dan juga bahan api. Okey, jadi apa itu alkohol? Alkohol adalah bukan hidrokarbon. Sebab apa? Dia mengandungi atom karbon, hidrogen dan oksigen. Ada lebih kan? Kalau karbon dengan hidrogen je, hidrokarbon. Tapi kalau lebih daripada tu, ada oksigen tambahan dia. Jadi, bukan hidrokarbon. Seterusnya, kumpulan berfungsi adalah hidrosil OH.
Okey, jadi formula am dia CnH2n plus 1 OH. CnH2n tambah 1 OH. N bermula daripada 1, 2 dan seterusnya. Ini adalah formula struktur dia bagi CnH7OH dan modul molekul bagi C3H7OH. Okey, bagaimana nak menamakannya? Okay, kita tengok. Contoh ahli ketiga. N sama dengan 3. Masukkan je lah. CnH2n 2n plus 1 OH. Masukkan. CnH2n plus 1 OH. Kena hafal yang ni. Formula am dia. Bila masukkan, kita akan dapat C3H7OH. Okey, jadi namakan alkohol rantai lurus mengikut sistem IUPAC. Ya, tentukan bilangan. Yang pertama, kita tentukan bilangan karbon dalam rantai karbon terpanjang yang mengandungi kumpulan hidroksil OH. Dapatkan nama alkana mengandungi bilangan atom karbon yang sama dengan alkohol. Jadi gantikan dengan A. Jadi kita boleh rujuk alkana tadi. Sama dengan alkana tapi ganti dengan ol. Okey, contohnya nama sepadan dengan alkana kat sini C3 tadi adalah propana. Tapi kalau nama alkohol ganti na tu dengan ol. Jadi nama dia adalah propanol. Okey, jadi kalau nak tahu kedudukan hidroksil pada atom karbon pertama, okey, kita kena buat nama dia sebagai propan 1-ol. Propan 1-ol ni satu ni menunjukkan OH ni pada C yang pertama. Itu maksudnya. Okey, seterusnya adalah asid karboksilik. Okey, jadi gambar ni ataupun gigitan semut yang menyebabkan kesakitan mengandungi asid metanoik. HCOOH ataupun asid formik. Okey. Cuka pula mengandungi asid etanoik. CH3COOH juga dikenali sebagai asid asetik. Jadi kamu sebenarnya asid etanoik dan asid metanoik ialah dalam siri asid karboksilik. Jadi asid karboksilik ni adalah asid bukan hidrokarbon. Sebab apa? Dia adalah mengandungi atom karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey, dia kumpulan fungsinya adalah COOH. Kalau alkohol tadi OH. Karboksilik asid karboksilik adalah COOH. Formula am dia kena ingat CnH2n plus 1 COOH. N bermula pada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, ini adalah formula struktur. Bagi apa ni? Bagi asid metanoik tadi. Ni dan juga adalah model molekul dia. Okey, macam mana nak menamakan asid karboksilik mengikut sistem penamaan IUPAC? Jadi pertama adalah tentukan bilangan atom karbon dan dapatkan nama alkana yang setara. Kita kena samakan dengan alkana lah. Okey. Gantikan A dengan nama alkana contohnya. Okey, nama setara dia. Formula molekul CHOOH. Bilangan atom karbon dia ada satu. Nampak ada satu je kat sini. Okey, jadi nama alkana yang sepadan metana kan. Rujuk balik jadual. Nama sepadan bagi satu. Nampak satu ni. Nama sepadannya kalau alkana adalah metana. Okey, tapi kalau asid karboksilik kita gantikan dengan oik. Metana A tu jadi oik. Sebab tu jadi metanoik. Okey. Terusnya contohnya formula molekul CH3COOH. Tengok bilangan atom dia. 1, 2. Atom C dia. Jadi 2. Kalau 2 tadi alkana namanya etana. Tapi untuk asid karboksilik CH3COOH ganti A dengan oik. Sebab tu jadi etanoik. Okey, menguraikan sifat fizik dan sebatian. Menguraikan sifat fizik untuk sebatian dalam satu siri homolog. Jadi sifat fizik alkana, alkena dan alkuna.
Okey, siri homolog alkana, alkena dan alkuna terdiri daripada molekul yang neutral. Alkana, alkena dan alkuna mempunyai sifat fizik seperti yang kovalent seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Ini sifat fizik dia. Dalam konteks keterlarutan, yang ketiga-tiga ni ada larut dalam pelarut organik, tetapi tidak larut dalam air. Dari segi sifat kekonduksian elektrik pula, dia tidak dapat mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan. Sebab apa? Dia kovalent tadi kan. Okey, dalam sifat fizik takat lebur dan takat didih, okey, mereka adalah takat lebur dan takat didih yang rendah, mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah dan bertambah apabila saiz molekul bertambah. Maksudnya semakin banyak C, dia punya takat didih bertambah, tapi tetap rendah lagi. Dan ketumpatan, dari segi ketumpatan pula, ya, alkana, alkena dan alkuna ni adalah kurang tumpat daripada air. Maksudnya kalau bercampur dengan air, dia akan berada di atas air. Okey, sifat fizik alkohol dan karboksilik asid pula. Alkohol dan karboksilik asid ia sifatnya organik, bukan hidrokarbon. Sebab apa? Lebih dia ada C, ada H, ada O. Kalau dua je hidrokarbon, tapi kalau ada tambahan O ni, dia bukan hidrokarbon. Yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Takat didih alkohol dan karboksilik asid secara relatifnya lebih tinggi daripada alkena yang sepadan. Keterlarutan alkohol, apa maksudnya alkena yang sepadan? Contohnya metana dengan metina dengan metanol. Maksudnya metanol lagi akan lebih tinggi dia punya takat didih. Okey, yang ketiga, keterlarutan alkohol dan asid karboksilik dalam air berkurang apabila saiz molekul bertambah. Okey, keterlarutannya berkurang apabila saiznya semakin banyak C dia, semakin kurang keterlarutan alkohol dalam air. Okey, yang seterusnya jadual 2.12 menunjukkan sifat fizik alkohol dan asid karboksilik. Okey, takat didih dia, alkohol takat didih yang rendah dan meningkat dengan meningkatnya bilangan atom karbon per molekul. Okey, asid karboksilik takat didih yang rendah juga dan meningkat dengan peningkatan bilangan atom karbon per molekul. Maksudnya sama ke tak? Dia samalah. Okey, alkohol dengan karboksilik asid dari segi takat didih. Seterusnya dari segi sifat fizik pada suhu bilik, alkohol 11 ahli pertama wujud sebagai cecair. Semua cecair. Manakala asid karboksilik pula 9 ahli pertama asid karboksilik wujud sebagai cecair. Hanya 9. Kalau alkohol 11. Yang pertama adalah cecair. Okey, seterusnya keterlarutan dalam air, alkohol, metanol, etanol dan propanol terlarut campur dalam air pada semua kadar. Jadi keterlarutan berkurang dengan peningkatan saiz molekul. Okey, untuk karboksilik asid pula, asid metanoik, etanoik dan propanoik sangat larut dalam air. Keterlarutan dalam air berkurang dengan peningkatan asid molekul, saiz molekul. Peningkatan saiz molekul. Okey, baik. Itu saja untuk 2.2. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.